Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sama-sama teruskan pengajian kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 4, bidang sirah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita teruskan pembelajaran, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa belajar, mudah-mudahan mendapat berkat dari Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid-murid dapat yang pertama menyatakan maksud dakwah, yang kedua menyatakan medium dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan contoh, yang ketiga menjelaskan cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat menyenarai bentuk-bentuk tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah baginda, yang kelima menjelaskan akhlak baginda iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kafir Quraisy, dan yang terakhir menjelaskan akhlak baginda dalam berdakwah. Jadi ramai yang bertanya untuk mengambil video PDPC ini sebagai ulang kaji mahupun untuk kegunaan manfaat anak murid. Tiada masalah, boleh diambil. Jangan lupa subscribe, mudah-mudahan dapat meneruskan lagi pembelajaran dan dapat juga menonton video-video terkini yang berkaitan dengan pembelajaran. Dah tekan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kita pergi yang pertama iaitu pengertian dakwah. Kita selalu mendengar perkataan dakwah. Jadi, apakah maksud dakwah? Dakwah bermaksud menyeru, mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Maksudnya di sini, sekiranya kita mengajak ataupun menyeru kawan kita ataupun orang lain untuk taat dan beriman kepada Allah ataupun kembali ke jalan yang benar, itu dinamakan sebagai dakwah. Dakwah ini bukan sahaja terletak pada tugas pendakwah sahaja, tetapi setiap seorang daripada kita yang beragama Islam dikira sebagai pendakwah, kerana kita disarankan oleh Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi, kita tidak boleh lepaskan tugas dakwah ini kepada pendakwah semata-mata, kerana hari ini saya ingin terangkan bahawa dakwah itu bermula dari diri kita sendiri. Selagi kita mengajak kepada kebaikan, taat kepada Allah dan mencegah kepada yang tidak baik, itu dinamakan sebagai dakwah dan mendapat pahala. Kalau nak pahala, kenalah buat. Jadi kita teruskan pula dengan medium dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu medium? Medium adalah perantara ataupun apakah kaedah yang digunakan dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada dua medium, iaitu yang pertama lisan, yang kedua perbuatan. Kita lihat dari segi lisan, yang pertama ialah nasihat. Nasihat merupakan salah satu daripada cara kita berdakwah. Bagaimana ibu kita menasihat kita, guru-guru kita menasihat kita, itu juga dikira sebagai dakwah. Ya, dan mengajak kepada kebaikan, nasihat, itu juga dakwah. Jadi
tazkirah. Apa itu tazkirah? Tazkirah ni selalunya kita memberikan penerangan daripada hadis maupun perbincangan daripada kitab-kitab, maupun kita memberi penerangan kepada orang lain, itu pun dikira sebagai tazkirah, bersumberkan Al-Quran maupun hadis. Jadi ini juga dikira sebagai dakwah dan lebih panjang masanya daripada nasihat, itulah tazkirah. Jadi seterusnya dialog. Dialog ni adalah perbualan. Ramai yang gunakan kaedah dialog terutamanya untuk mendakwah. Contohnya kita dengan kawan kita yang beragama lain, dialog itu merupakan salah satu cara kita berdakwah. Seterusnya bercerita dan berdebat. Pernah dengar perkataan Dr. Zakir Naik? Okey, itu salah satu cara apabila beliau berdebat dengan orang lain dengan menyatakan bukti-bukti dalil daripada Al-Quran maupun daripada hadis. Seterusnya, orang yang mendengar tersebut daripada agama lain memeluk Islam sebab hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi berdebat itu pun merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam lisan dalam berdakwah. Jadi dari segi perbuatan sahaja tanpa menggunakan lisan ataupun percakapan. Jadi kita lihat satu-satu. Salah satunya ialah ziarah. Tadi contoh-contoh yang saya berikan tadi itu adalah contoh yang terkini untuk kita meneruskan dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kaedah lisan. Baik, kita kembali kepada topik perbuatan ziarah. Bila menziarahi orang yang sakit, itu pun merupakan salah satu cara berdakwah dari segi perbuatan. Dan seterusnya memberikan hadiah. Memberikan hadiah kepada orang lain, yang kita boleh contohi Nabi Muhammad SAW, itu merupakan salah satu daripada cara kita berdakwah. Apabila kita menggunakan cara ini adalah kaedah yang sangat berhemah dan ramai yang akan terbuka hati untuk menerima dakwah yang diberikan. Siapa tak suka kepada hadiah? Dan seterusnya mengutus surat. Mengutus surat digunakan. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak tahu menulis, tetapi surat diwakilkan kepada para sahabat untuk dihantar kepada negara yang lain dalam berdakwah. Jadi kita dalam zaman yang terkini, kita tidak guna lagi surat, tapi kita boleh gunakan media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya kita boleh manfaatkan. Bila kita guna sebaik-baiknya, itu juga medium sebagai dakwah. Jadi setiap seorang yang lihat akan mendapat pahala. Bayangkan 1,000 orang lihat, 100,000 orang lihat, selagi membaca apa yang dipostkan di media sosial, anda dapat pahala. Ya, mudah kan? Jadi seterusnya menghantar utusan ataupun menghantar wakil dalam berdakwah. Dan seterusnya berakhlak mulia. Inilah secantik-cantiknya dakwah kita. Dengan menunjukkan akhlak mulia sahaja akan menyebabkan orang tertarik. Bukan sahaja untuk memeluk Islam, tetapi yang menasihat itu mempunyai peribadi yang baik ataupun dihormati. Jadi apabila nasihat, orang yang mendengar akan terus mendengar dan taat. Tak bermaksud di sini kita bila dengar sahaja berakhlak mulia, aku tak berakhlak mulia, jadi tak bolehlah aku berdakwah. Tak boleh. Kita namakan ini sebagai proses. Satu hari, satu ayat ataupun apa-apa sahaja yang kita gunakan dalam berdakwah, itu juga dinamakan sebagai dakwah, walaupun dengan satu perkataan. Contohnya, jom tapi kepala kita ataupun apa, kita tunjuk ke masjid kan, kita ajak orang pergi masjid, itu pun merupakan salah satu daripada berdakwah. Mudah saja. Jadi seterusnya
Kita teruskan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan yang kedua. Ini adalah cara dakwah ya, iaitu sulit dan terang. Kita tengok dulu dakwah secara sulit ataupun rahsia. Berlaku di Mekah selama 3 tahun, melibatkan kaum kerabat yang rapat, dan tempat dakwah Nabi Muhammad SAW secara rahsia ini terletak di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi kita kena ingat fakta-fakta ini kerana fakta ini merupakan fakta yang sangat penting. Seterusnya dakwah secara terang. Okey, ataupun terbuka. Kita tengok pula yang seterusnya, dalam menyampaikan dakwah ada ujian dan cabaran. Nabi Muhammad SAW juga mendapat tentangan. Bukan juga Nabi Muhammad, para sahabat kaum muslimin juga mendapat tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad itu sendiri ya. Baik, kita lihat apakah tentangan yang pertama. Tentangan yang pertama ini adalah fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW gila, ahli sihir dan pendusta ataupun pembohong, pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Inilah salah satu bentuk tentangan kafir Quraisy dengan memberi fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman sekarang pun berlaku juga fitnah apabila orang melakukan dakwah. Jadi tentangan ini kita perlu kuat kerana menunjukkan salah satu ujian Allah Ta'ala. Kita doa, mohon kekuatan daripada Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Seterusnya yang kedua, apakah bentuk tentangan kafir Quraisy dari segi permulawan? Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli, komunikasi termasuk perkahwinan, permulawan selama hampir 3 tahun. Orang muslimin kelaparan dan tertekan. Bayangkan, permulawan ini adalah kita asingkan, tak layan ataupun tidak boleh berlaku sebarang bentuk jual beli, diasingkan. Jadi apabila berlaku kepada kaum muslimin tertekan kerana tidak dapat berjual beli, tidak masih juga kelaparan kerana putus hubungan dari segi bekalan makanan, dan ini adalah ujian yang diterima oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mestilah mengambil iktibar daripada kisah ini dan meneladani kekuatan, ketabahan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat pula apakah bentuk tentangan kafir Quraisy. Yang ketiga ialah penyiksaan. Apakah penyiksaan yang berlaku pada kaum muslimin? Dijemur di padang pasir, diletakkan batu besar di atas dada seperti yang berlaku pada Sayyidina Bilal bin Rabah yang memiliki suara lunak ketika azan, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Diletakkan di atas dadanya batu besar. Sesiapa pun tidak mampu untuk merasai kepedihan, keperitan yang dialami. Bayangkan batu besar tu ada pada dada, boleh bernafas ke tidak, sakit. Itulah yang berlaku pada Bilal bin Rabah. Namun imannya tetap pada Allah Ta'ala walaupun diseksa. Yang itu perlulah dicontohi. Bayangkan di akhir zaman nanti ada fitnah Dajjal. Apabila kita diuji, contohnya, apabila siapa-siapa saja diuji, cerita-cerita ini menguatkan iman kita supaya kita juga perlu kuat dalam menangani ujian. Kita boleh bayangkan jika Dajjal itu menguji dari segi iman, boleh ke tidak kita tampung atau boleh tak kita berhadapan dengan ujian tersebut. Sama-samalah tepuklah dada, tanyalah selera ataupun tanya iman masing-masing. Seterusnya yang keempat ialah pembunuhan.
Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah dibunuh secara kejam. Jadi dua nama ini sangat penting dan sangat berjasa dalam sejarah Islam. Jadi apa nilai yang kita boleh belajar? Nilai sabar dan tabah membawa kepada kejayaan. Lihatlah yang berlaku sehingga kini. Agama Islam tersebar luas di seluruh dunia dan merupakan agama yang pertama paling ramai dianuti oleh umat ataupun manusia yang ada dalam dunia ini. Adakah tugas kita terhenti sebagai pendakwah? Tidak. Selagi kita hidup, selagi itulah kita disarankan untuk mengajak kembali kepada Allah. Kita teruskan kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Kita lihat satu persatu apakah akhlak yang ditunjukkan ataupun akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi dan teladani. Pertama ialah bersabar. Kita cakap sabar ini adalah mudah, tetapi bila kita berdepan dengan sesuatu, adakah mampu kita bersabar ataupun tidak? Ketika itu kesabaran kita teruji. Jadi kita boleh contohi kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan setiap ujian dan cabaran. Jadi sebagai teladan kepada kita, saya akan bersabar dengan setiap ujian dan cabaran. Setiap ujian dan cabaran apabila kita bersabar, Allah akan berikan pahala. Kerana innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Baiklah. Dan di setiap kesulitan itu di akhirnya akan ada kemudahan. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Pernah dengar kan ayat tu dalam surah apa? Ya, surah Asy-Syarah. Baik, kita teruskan bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa. Okey, jadi sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang kita boleh buat? Saya sentiasa berdoa kepada Allah dalam setiap usaha yang dilakukan. Kita berusaha, kita apa-apa saja yang kita buat mestilah berharap dan bergantung kepada Allah sepenuhnya, kerana Allah lah yang memberikan kita rezeki dan kita adalah hamba Allah semata-mata. Jadi apa-apa yang kita lakukan mestilah minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah sahaja yang kami sembah dan memohon pertolongan. Daripada surah Al-Fatihah. Jadi kita tengok yang seterusnya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy ialah prihatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Jadi apa tugas kita? Saya mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Bukan kita lihat apabila sesuatu yang tidak baik di mata kita berlaku dalam keluarga kita, kita cemoh, kita hina. Tidak. Kita nasihat, kerana nasihat itu merupakan salah satu bukti kita sayang kepada keluarga kita dan kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang keempat ialah berjiwa besar, berani. Itu lebih kurang ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Ini buat apa-apa sikit tak puas hati dendam, tak boleh secara depan, guna secara halus, guna sihir, tak boleh. Itu dah jauh sangat daripada landasan agama kita. Jadi kita ni sebagai umat Nabi Muhammad
saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Apa-apa saja kita maafkan kesalahan orang, walaupun kesalahan itu besar, kita maafkan. Itu salah satu tanda kita berjiwa besar. Dan berjiwa besar juga kerana tidak membalas kejahatan dengan keburukan. Bila orang beri kejahatan, kita balas kebaikan. Itu adalah satu yang mulia dan tidak ramai yang memilikinya, dan saya nasihatkan anda milikinya. Kerana itu dapat membuktikan anda berjiwa besar. Jadi seterusnya, apakah nilai yang kita boleh belajar di sini? Iaitu teguh pendirian dan jati diri. Apa-apa sahaja yang kita buat dalam berdakwah ini, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan kita berdakwah ataupun nasihat ataupun apa-apa saja kepada orang lain. Nak kembali kepada Allah, kita mengharapkan pujian manusia, jangan. Ataupun kita mengharapkan duit, bukan. Kita buat sesuatu itu adalah lillahi ta'ala. Baik, seterusnya kita teruskan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kita lihat satu persatu. Yang tadi akhlak Nabi Muhammad dalam berdepan dengan penentangan kaum Quraisy. Kini kita lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Okey. 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam optimis terhadap janji dan bantuan Allah. Optimis, bersangka baik kepada Allah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy. Seperti tawaran apa yang Nabi Muhammad tolak? Pangkat, harta, kekayaan dan wanita. Ini semua adalah dunia semata-mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada janji dan bantuan Allah, mengharapkan kepada bantuan Allah semata-mata. Berani tak awak ikut sama? Ini baru saja ditawarkan pangkat, dakwah pun dah ke mana. Diberi saja kekayaan, terus tutup mulut, dah tak nak nasihat orang lain. Dia pula diberikan wanita. Jadi kita perlu contohi alat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, semata-mata lillahi ta'ala ataupun kerana Allah Ta'ala. Seterusnya kita lihat pula apakah yang kedua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwah yang penyayang. Penyayang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir. Mengusir ni maksudnya halau dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membinasakan atau menghancurkan mereka. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak, lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Inilah bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat penyayang. Apabila ditawarkan oleh malaikat untuk membinasakan penduduk Taif, Nabi Muhammad menolak, namun berdoa kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Cantik betul akhlak Rasulullah, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita ikut? InsyaAllah. Baik, sama-sama kita lihat yang seterusnya. Yang ketiga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemaaf. Jadi kita lihat semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda pernah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan memaafkan itu merupakan salah satu tanda yang berjiwa besar. Kita kena contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita orang buat jahat saja kita maafkan itu, dan apa lagi selain daripada kita maafkan, kita tidak membalas dengan kejahatan, itu adalah salah satu tanda berjiwa besar. Baiklah, saya berharap kepada semua agar di akhir sekali kita nilai semula. Okey, adakah sama-sama anda dapat meneladani kisah ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila ditanya apakah maksud dakwah,
apakah medium dakwah Nabi Muhammad dan contohnya, apakah cara dakwah Nabi Muhammad, apakah bentuk-bentuk tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapatkah kamu senaraikan apakah akhlak baginda dalam menghadapi tentangan kafir Quraisy dan akhlak baginda dalam berdakwah. Sekiranya boleh, Alhamdulillah. Dan sekiranya masih lagi terpinga-pinga, saya nasihatkan untuk anda untuk mengulang kembali video, mudah-mudahan mendapat manfaat dan rahmat. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.